Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sidang jemaah yang dimuliakan, 10 hari yang pertama di dalam bulan Zulhijjah, sunnahnya kita memperbanyakkan takbir. Lidah ini bertakbir, telinga ini mendengar kalimah-kalimah takbir membesarkan keagungan kebesaran kerajaan Allah, penguasaan Allah. Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr." Tidak adalah hari lain yang disukai oleh Allah untuk beribadah seperti 10 hari ini, yakni 10 hari bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, apakah juga lebih dicintai daripada jihad, wahai Rasulullah? Walal jihadu fi sabilillah, walaupun jihad, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarja min dhalika bi syai'in. Ya, amal soleh pada hari ini lebih baik, lebih disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah berbanding jihad, kecuali mereka yang berjihad fi sabilillah dengan harta, dengan jiwanya, kemudian dia tidak kembali sedikit pun, yakni tidak kembali kepada keluarga mereka, kembali sebagai syuhada. Hadis, maksud hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Haji ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallaha fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Agar mereka yang datang menunaikan ibadah haji menyaksikan pelbagai manfaat serta faedah untuk mereka, dan agar mereka menyebut nama-nama aku, kata Allah, pada hari-hari yang ditentukan. Di dalam tafsir, ayyam ma'lumat, hari yang ditentukan itu adalah Ashrun Dzulhijjah, 10 hari pertama di dalam bulan Zulhijjah. Lihat serta tafsir dalam tafsir Al-Baghawi. Inilah dia takbir mutlak. Takbir mutlak disunnahkan pada 10 hari pertama sejak daripada 1 Zulhijjah hari itu sehingga hari ini 8 hari bulan Zulhijjah yang kita sedang berada di dalamnya. Sebaik sahaja jamaah haji berniat ihram, maka talbiyah mengambil tempat, kerana takbir talbiyah mengiringi perjalanan ibadat haji menuju ke padang Arafah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik Lebaran mabrur berlentas langsung dari dalam Masjidil Haram. Allahu Akbar. 8 hari bulan Zulhijjah.
datang menyahut panggilanmu. Hamba-Mu datang menyahut panggilanmu. Hamba-Mu datang mentaati titah perintah-Mu. Segala pujian, segala nikmat adalah milik-Mu. Tiada sekutu bagi-Mu, ya Allah. Ya Allah, terimalah musafir ini, wahai Allah. Terimalah musafir haji kami, wahai Allah. Terimalah musafir ini, musafir para pendosa, mengetuk pintu taubat-Mu. Mohon rahmat dan kasih sayang-Mu. Saat Kau mengampunkan hamba-hamba-Mu, wahai Allah, jangan Kau tinggalkan nama kami, wahai Allah. Saat Kau dilip, hapus kesalahan serta dosa hamba-hamba yang Kau murkai. Hapuskan juga, wahai Allah, dosa-dosa hamba-Mu ini. Terimalah amal ibadah kami yang tidak seperti. Tempatkan kami bersama hamba-hamba-Mu yang abrar. Saya berada di tengah-tengah lautan manusia. Bagaimanakah keadaan kami kelak nanti, wahai Allah, di lautan manusia, di padang mahsyar? Di padang mahsyar hanya keadilan akan tertegak. Rayuan dan tangisan air mata darah tidak mampu memadamkan murka-Mu, wahai Allah. Adapun lautan manusia di padang Arafah, lautan manusia yang ramai ketika haji. Di tengah-tengah lautan manusia ini, wahai Allah, kami mohon bukan sekadar keadilan-Mu, rahmat serta kasih sayang maghfirah-Mu. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbahuna shighar wa li jami'il muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhunubana dhunuban maghfura wa amalana amalan salihan makbula tijaratan lan tabur. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Labbaik la syarika lak. Rancangan Debaran Mabrur itu tadi dibawakan khas oleh Juara Travel and Tour Sdn Bhd. Hubungi segera 03-922-67105 dan cawangan Juara Travel di seluruh Malaysia untuk pertanyaan lanjut dan pendaftaran. Layari www.juaratravel.com.my. Jadilah yang terawal menyahut seruan Baitullah. Juara, pilihan kami. Berpengalaman selama 21 tahun dan telah membantu seramai 80,000 orang jemaah. Ramai berpuas hati dengan servis dan perkhidmatan yang diberikan. Hotel dekat, perkhidmatan 7 bintang dengan harga mampu terbang bermula RM6,990 saja. Dan bagi anda yang ingin pergi menunaikan haji dengan mudah, cepat dan selesa. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di Kapsul Haji ini dibawakan kepada anda oleh Aman Palestin. Layari www.jommenyumbang.com. Bangkit berjuang bersama.
Dalam perjalanan Nabi menuju ke Masjidil Aqsa, Betul. untuk Nabi berhenti dan solat di situ dan berdoa. Sehingga Nabi tanya, apakah tempat ini wahai Jibril? Kata Nabi, ini adalah Yathrib, tempat yang nanti kamu akan hijrah. Maknanya sudah pun diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi SAW, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan Nabi untuk keluar berhijrah dan juga memerintahkan kepada kaum muslimin pada waktu itu untuk hijrah ke Madinah. Asal namanya Yathrib. Yathrib ini adalah nama penyakit. Dan tempat itu terkenal dengan banyaknya kurma, tapi juga terkenal dengan wabak penyakit. Tapi berkat dengan doanya Nabi SAW dan tempat yang dipilih oleh Allah, maka menjadilah dia suatu tempat yang mulia sehingga dinamakan Al-Madinah, dan juga digelar sebagai Al-Munawwarah, iaitu kota yang bercahaya. Tapi nama yang masyhur yang Nabi sebutkan adalah Taibah. Ini adalah merupakan daripada kemuliaan dan juga termasuk daripada tanah haram. Sama seperti kota Mekah, dia juga adalah tanah haram. Seperti mana sabda Nabi SAW, Inna Ibrahim harrama Makkah wa inni haramtul Madinah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim telah mengharamkan Mekah dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan aku juga telah mengharamkan Madinah dengan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan didoakan khusus kota Madinah ini oleh Nabi SAW. Oleh kerana itu Imam Malik bin Anas, bahkan kalau mengikut pendapat dia kata kota Madinah ini lebih afdal daripada Mekah. Sampai begitu. Kenapa? Sebab dia kata Madinah ini didoakan khusus oleh Nabi, dan Nabi adalah sebaik-baik Nabi dan sebaik-baik makhluk. Membicarakan tentang kota-kota suci ini, pertama pastikan kita ada niat untuk ke sana, kerana dengan niat itu Allah SWT akan lihat niat-niat kita dan akan menilai kepada niat kita. Dan apabila kita terpilih untuk dapat pergi ke sana, pastikanlah kita tanamkan niat-niat yang salihah, dan pastikan juga persiapan-persiapan kita untuk berada di sana itu dengan persiapan yang terbaik, dengan menyucikan jiwa kita dengan niat yang baik. Kemudian dengan kita banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya mudah-mudahan apabila kita sampai di sana kita membawa persiapan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tanamkan rasa rindu kita kepada Nabi SAW dan kecintaan ini. Mudah-mudahan kita akan dapat menghayati daripada apa yang pernah ada pada zamannya Nabi SAW, khususnya di kota Madinah lah banyaknya tempat-tempat sejarah yang boleh untuk kita ziarahi, dan kita dapat mengambil pengajaran daripada tempat tersebut, insya-Allah. Kapsul haji itu tadi dibawakan secara eksklusif untuk anda oleh Aman Palestin. Layari www.jommenyumbang.com. Bangkit berjuang bersama. Ukirkan senyuman di wajah mereka sebagai tanda ingatan dan rasa cinta kita. Jadikan Aidil-Adha kali ini Aidil-Adha yang paling bermakna buat saudara kita di Palestin, Syria dan Yaman. Ayuh bersama kita tunaikan ibadah korban kita melalui kempen ibadah korban di Bumi Anbiya Anjuran Aman Palestin. Layari laman sesawang www.jommenyumbang.com untuk maklumat lanjut. Bangkit berjuang bersama. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku,
Aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, sekarang ni saya tengok banyak betul iklan korban di luar negara. Baguslah tu. Sekarang dah ramai pihak buat promosi ibadah korban. Alhamdulillah. Maknanya makin ramai yang buat kempen kesedaran untuk mengajak orang ramai buat ibadah korban. Tapi Ustaz, bukan ke ibadah korban tu yang terbaik kita buat di tempat sendiri? Betul tu men. Walaupun biasanya buat ibadah korban di luar negara itu jauh lebih murah, tapi yang terbaik tetap korban di tempat sendiri. Bukan je tempat sendiri. Seeloknya kita sendiri yang pilih lembu, pilih kambing. Kita sendiri yang sembelih haiwan korban tersebut. Seperti mana Nabi SAW juga pernah menyembelih haiwan korban. Kan? Nabi dah tunjukkan kepada kita, kita ikutlah Nabi tentang ibadah korban. Walaupun macam itu, Majlis Fatwa Kebangsaan dah pun berfatwa bahawa buat korban di luar negara itu hukumnya harus. Jadi tiada masalah pun kalau nak buat korban di luar negara. Tak payahlah kita nak bergaduh. Tapi dalam masalah ni men, sebenarnya ada persoalan yang lebih besar. Persoalan apa tu Ustaz? Korban di luar negara ataupun di tempat sendiri, sekurang-kurangnya dia masih buat ibadah korban kan? Persoalan yang lebih besar adalah kita ni buat korban ke tak? Sebenarnya masih ramai di antara kita ni yang mampu tapi tak nak buat korban. Macam-macam alasan. Ada yang kata tak sempat lah, tak mampu lah. Sayanglah sebab daripada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari raya Aidil Adha yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala selain daripada menyembelih haiwan korban. Betul lah Ustaz. Aduh, insaf saya. Saya pun tak daftar korban lagi tahun ni. Kalau sempat daftar kat masjid tu, tapi kalau dah penuh, min daftar je dengan izi korban. InsyaAllah, sampai raya kedua nanti pun masih buka penyertaan. Macam mana nak daftar korban dengan izi korban? Hubungi je 1-800-885-885 atau layari izikorban.org. Okey, terima kasih Ustaz. Sekarang juga saya daftar. Ayo bersama-sama dalam infak pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak. Percayalah, sesungguhnya tidak akan berkurang harta dengan melakukan sedekah. Anda terus boleh berinfak melalui laman sesawang masjidsungaipusu.com atau ke akaun Bank Islam 1416-2011-000520. Jom infak. Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia telah berevolusi dalam memperkenalkan jenamanya kepada pendengar. Bermula dengan IKIM.FM, pilihan utama semenjak dari penubuhannya. Kepada IKIM FM, pilihan utama anda setelah 6 tahun bersiaran. Seiring dengan kemajuan teknologi dan pendigitalan radio, Institut Kefahaman Islam Malaysia sekali lagi memberikan nafas baru kepada jenama radionya dengan memperkenalkan Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami pada 18 Februari 2019. Para pendengar yang masih setia Kini, Radio IKIM bukan sekadar boleh didengari menerusi saluran frekuensi, bahkan lebih meluas ke serata dunia menerusi aplikasi radio dalam talian. Dengarkan IKIM di mana jua. Selamat ulang tahun Radio IKIM yang ke-21. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami yang baru buka radio pada waktu ini, masih bersama Destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Ya, syukur alhamdulillah nak bawakan lagi pertemuan yang baik-baik di petang ini. Pendengaran kita juga pun yang baik-baik. InsyaAllah seperti biasa di setiap hari Khamis petang kita ada rancangan Imanuna Iman Kami, mendengarkan perkongsian oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Aiman Al-Akiti, merupakan pensyarah dari Jabatan Usul Ad-Din Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM. Dan untuk Imanuna petang ini, Dr. Aiman akan membicarakan tentang tajuk sifat mustahil bagi Nabi alaihi salam. Dan untuk anda boleh tonton di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Untuk soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Ya, jom kita ajak anda untuk sama-sama like, komen, share. Kita komen, berikan learning point untuk kita dapatkan lagi manfaat menerusi rancangan Imanuna Iman Kami. Haitinya selepas ini.
syuhur kalbuku terbayang pada seriku memandang kekasih izin menumpang rindu tak sanggup bertahan satu persatu kau tulis tak jemu-jemu dibaca tak ada kisah berpisah antara kita berdua suratmu ku baca terbentang luas jalan cerita padu jiwa padamu raga bermohon cinta sekadar cinta sungguh suci di pandangan mata dalam puji dalam kata-kata tiada tara nan setara maha cinta kisah cinta kita suci bersih berhak milik dia kan ku puji dia hanya dia tiada lain nan setara maha cinta kasihku padanya suratmu ku baca terbentang luas jalan cerita ku padu jiwa padamu raga bermohon cinta sekadar cinta sungguh suci di pandangan mata dalam puji dalam kata-kata tiada tara dan setara maha cinta kisah cinta kita maha cinta kasihku padanya tiada lain nan setara maha cinta kasihku padanya kasih cinta kita. Bagaimana sambutan Aidil Adha anda tahun ini? Ayo bersama kami raikan program ibadah korban bersama IKIM, Perkim dan Masjid Muaz bin Jabal. Pelbagai program istimewa menanti anda, antaranya gotong royong memasak daging korban seawal pagi. Ceramah perdana oleh Ustaz Syarizan Daud pada pukul 11 pagi, agihan dan edaran daging korban kepada para asnaf pada 12 tengah hari dan juga disediakan kaunter pemeriksaan kesihatan secara percuma. Gerai jualan dan perkhidmatan dan jamuan makan tengah hari serta solat Zuhur secara berjemaah. Ayo beramai-ramai memeriahkan program korban bersama di Masjid Muaz bin Jabal, Setiawangsa, Kuala Lumpur, 12 Julai 2022 hari Selasa bermula jam 10 pagi hingga 3 petang. Jumpa nanti. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi
لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Bekerja itu kan kita tempuhi setiap hari bagi orang yang bekerja. Kerana itu biarlah suasana kerja itu suasana yang ceria. Biar kita menjadi orang yang pertama menceriakan orang lain. Kerana itu hadirin, hendaklah kita yang pertama sekali umpamanya memulakan senyuman. Sebab senyuman itu adalah suatu sedekah. Tabassumuka liwajhi akhika sadaqah. Senyummu itu ke wajah saudaramu itu adalah suatu sedekah. Tidak ada orang yang paling banyak senyum melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Jabir bin Abdullah mengatakan ma ra'ayna akthara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah kami melihat orang yang paling banyak senyum melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah dikatakan, do smile. If you smile, you will make the whole world very bright. Hendaklah engkau senyum. Kerana kalau engkau senyum, engkau akan menjadikan dunia ini sangat ceria. Begitu juga akan ceria dalam suasana pekerjaan rakan-rakan, akan disenangi dan akan menghasilkan suasana kerja yang sangat harmoni dan sangat tenang. Johor Bahru 106.2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, Radio IKIM. Alhamdulillah, untuk waktu ini masih bersama destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Salah. Ya, betul. Kita nak teruskan lagi kuliah kita di petang Khamis ini. Seperti biasa, kita bawakan kepada anda juga di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM menerusi rancangan saban kali setiap Khamis. Kita ada rancangan Imanuna, Iman Kami, mendengarkan perkongsian oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Aiman Al-Akiti, pensyarah dari Jabatan Usul Al-Din Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM. Alhamdulillah, dan untuk waktu ini kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan untuk anda ada soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Ya, betul. Jom terus kita nak mengalu-alukan tetamu kita yang dah pun bersedia di talian waktu ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukuma bil khair? Alhamdulillah bikhair. Kaifa haluka Doktor? Sihat Doktor? Alhamdulillah bikhair. Masya-Allah. Hari ini sebenarnya istimewa juga Mona sebab kita berhubung dengan Dr. Aiman yang ketika ini berada di tanah Indonesia. Ya, betul. Di bahagian mana Doktor? Saya dekat Bogor Barat, Jawa Barat.
Itu dia kan, istimewa kelas kita hari ini. Walaupun doktor di negara jiran di sana, tapi dapat teruskan lagi kita berhubung untuk dapatkan kelas pengajian rancangan Imanuna pada petang ini. Ya, betul itu. Dan untuk para pendengar, rujukan kitab yang kita sentiasa bawa untuk rancangan Imanuna, Mutiara Ilmu Aqidah, 100 soal jawab, Asas Aqidah, terjemahan kitab Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Betul. Dan terus kita nak buka kitab ini untuk membincangkan tajuk yang dah pun kita dapat rujukan dalam kitab ini, iaitu sifat mustahil bagi Nabi alaihi wassalam. Betul. Jom kita nak terus bincang bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang dihormati saudara Syafiq, pada Datin Mona, kepada segenap ahli akademik di Institut Kefahaman Islam Malaysia, kepada segenap para hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa bersama kami di rancangan Imanuna pada petang Khamis 5 petang. InsyaAllah hadirin wal hadirat hafizakumullah, maaf mungkin connection dia kalah lemah, saya minta maaf kerana berada di luar kawasan, iaitu berada di Indonesia sekarang sempena cuti semester. InsyaAllah pada petang hari ini kita menyambung pengajian kita dengan membahas sifat mustahil bagi Nabi. Sifat mustahil bagi Nabi alaihi wassalatu wassalam. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, sebelum kita mula, kita syarahkan sikit apakah yang dimaksud dengan mustahil. Mustahil itu adalah iaitu di mana perkara yang akal ini tak boleh terima kewujudan perkara tersebut. Itu nama dia mustahil. Akal ni tak boleh menerima perkara tersebut. Perkara yang contohnya, perkara itu hitam tapi putih. Macam mana putih tapi dia hitam? Ini dua benda yang berlainan yang tidak boleh jadi satu. Misalnya dia duduk dan berdiri pada waktu yang sama. Macam mana duduk dan berdiri waktu yang sama? Ini akal tak boleh nak terima. Maka contoh bagi para Nabi yang akan kita syarahkan, di mana sifat-sifat ini adalah mustahil bagi para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Di mana hadirin wal hadirat hafizakumullah, kita dah syarahkan pada pertemuan yang lalu, di mana ada sifat wajib bagi para Nabi. Kan? Di mana sifat wajib itu adalah sidik, amanah, tabligh, fatanah. 4 sifat wajib. Kalau wajib ini adalah perkara yang akal kata mesti ada bagi para Nabi, tak masuk akal Nabi tidak bersifat dengan sifat tersebut, maka sifat mustahil ini perkara yang mustahil akal boleh terima kewujudan sifat-sifat ini. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Baik, sekarang kita masuk kepada sifat mustahil bagi para anbiya atau Nabi alaihi wassalatu wassalam, daripada kata-kata mu'alif su'alun, iaitu sebuah soalan. Madza yastahilu alal anbiya'i alaihi wassalatu wassalam, yang bermaksud apakah sifat yang mustahil bagi para nabi alaihi wassalatu wassalam. So dia nak tahu apa saja sifat yang mustahil bagi para nabi alaihi wassalatu wassalam. Setelah mengetahui sifat wajib bagi para nabi, maka apa pula sifat yang mustahil bagi para nabi? Maka jawab mu'alif rahimahullah, yastahilu alal anbiya'i alaihi wassalatu wassalam arba'u sifatin, wahya al-kadhibu wal-isyanu wal-kitmanu wal-ghaflatu, wa kadzalika yastahilu alaihim kullu sifatin tu'addu 'inda an-nasi minal 'uyubi wa in lam takun minadh dhunubi kaddana'atil hirfati awin nasabi aw tunafi hikmatal bi'sati kas-samami wal bakam. Yang bermaksud tuan-tuan dan puan-puan, jawapan daripada mu'alif terhadap sifat-sifat mustahil bagi para nabi adalah kata pengarang. Mustahil para nabi itu bersifat dengan 4 sifat, iaitu pertama adalah kadhib atau
kizbun. Kadzib adalah dusta. Jadi para nabi ini mustahil mereka dusta. Kalaulah harus bagi mereka dusta, nescaya ada di kalangan atau di antara risalah-risalah tersebut yang mungkin berupa dusta. Maka tak wajiblah kita beriman dengannya. Tapi kita diperintahkan untuk beriman dengan semua yang didatangkan oleh para nabi. Kerana para nabi itu semuanya adalah benar, sedik, iaitu benar. Mereka tidak akan berdusta. Mereka pasti jujur dan benar apa yang dikatakan semuanya. Lalu, wal isyan. Isyan ini derhaka. Tengok. Kalau kita lain kadang dia bagi contohnya khianat. Khianat ni nanti lawan kepada amanah. Seperti penjelasan saya kepada tuan-tuan dan puan-puan pada minggu lepas, yang dimaksud dengan amanah adalah tidak melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, sama ada haram, makruh, ataupun khilaful aula. Hatta khilaful aula, lawan daripada keutamaan. Makruh pun tidak. Kerana apa? Kerana mereka adalah para nabi yang dituntut oleh kita semua, yang dituntut oleh Allah untuk kita semua patuhi dan ikuti para nabi. Kalau harus bagi mereka melakukan maksiat, nescaya adalah di kalangan perbuatan dia yang menjadi tiruan bagi kita sehingga kita mengikuti berbuat maksiat. Dan ini la yuqalu, dan ini perkara yang tak boleh diterima oleh akal. Maka oleh sebab itu, terjemahan yang lebih direct dan lebih tepat bukan khianat tapi adalah isyan, iaitu berbuat maksiat. Direct maksud dia. Iaitu mustahil bagi para nabi itu menderhaka pada Allah Subhanahu wa taala, sama ada haram, sama ada makruh ataupun khilaful aula sekalipun. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, selanjutnya wal kitman. Maksud kitman ini adalah menyembunyikan. Menyembunyikan. Jadi mustahil mereka itu menyembunyikan daripada risalah tersebut. Wal ghaflatu, dan lupa ataupun memiliki sifat pelupa. Jadi mustahil para anbiya ini, iaitu mereka tidak cerdik lah maksudnya. Mereka ini banyak benda yang mereka lupa. InsyaAllah kita akan sambung lagi sesi setelah ini tuan-tuan dan puan-puan. Kekal bersama kami, Imanuna. Baik, Doktor. Alhamdulillah. Okey, dan kita juga nak buka ruang peluang kepada sahabat kita untuk hantarkan pertanyaan, persoalan di beberapa platform media sosial kita. Ya, betul Syafiq. Untuk waktu ini, kita buka ruang dan peluang untuk anda. Hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-2904-004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Betul. Untuk waktu ini, kita beri khas seketika. Kita akan kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا
السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Alhamdulillah anda sedang bersama Syafiq dan juga Mona untuk pertemuan di Destinasi IKIM. Dan terima kasih kepada anda yang juga tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM untuk sama-sama kita haiti lagi perkongsian ilmu menerusi rancangan Imanuna Iman Kami bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Aiman Al-Akiti, pensyarah dari Jabatan Usul Ad-Din Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM. Dan doktor masih mencangkan tentang sifat mustahil bagi Nabi alaihi salam. Dan untuk waktu ini bersama doktor untuk sambungannya, silakan doktor. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya muallif berkata wa kadzalika yastahilu alaihim kullu sifatin tu'adu indan nasi minal uyub. Yang bermaksud tuan-tuan dan puan-puan, begitu juga mustahil bagi para nabi alaihi wassalatu wassalam memiliki segala sifat yang dianggap aib oleh manusia. Jadi apa-apa sifat yang bagi manusia itu aib, mustahil bagi mereka. Kerana derajat mereka tinggi tuan-tuan dan puan-puan. Para nabi ni derajatnya masya-Allah. Sekalipun tidak tergolong sebagai dosa, walaupun ia bukan tergolong sebagai dosa, seperti pekerjaan yang hina. Pekerjaan yang hina, pekerjaan yang melazimi najis misalnya. Ini juga mereka dibersihkan. Mereka mustahil bersifat dengan sifat itu. Kerana nak tunjukkan ketinggian derajat mereka tuan-tuan dan puan-puan. Lalu keturunan yang hina juga mereka tidak berlaku di kalangan mereka, iaitu dari para nabi ini sampai kepada atas, iaitu di kalangan orang-orang yang merupakan anak tidak sah taraf misalnya. Ini dianggap sebagai keturunan yang hina. Jadi dibersihkan, mustahil bagi mereka. Au tunafi hikmatal bi'sati, atau sifat-sifat yang menghilangkan atau menafikan hikmah diutusnya para nabi. Hikmatal bi'sah. Ini dinafikan. Jadi mustahil mereka itu bersifat sifat yang menafikan hikmah diutus. Kasamami, seperti pekak. Jadi mustahil para nabi dan rasul itu pekak. Au wal bakami, dan juga bisu. Mustahil. Jadi mereka ini adalah termasuk orang-orang yang terpilih yang memiliki derajat yang tinggi. Ustaz, bagaimana dengan kisah-kisah iaitu apa? Kena kisah-kisah yang mana ada satu keadaan diceritakan ada Nabi Yakub misalnya yang dikatakan buta. Ini macam mana Ustaz? Cerita dia tuan-tuan dan puan-puan yang sebenarnya adalah bukan dia buta, akan tapi Allah SWT letak hijab antara mata dan otaknya sehingga dia tidak terlihat, tapi orang luar, orang lain melihatnya seperti orang biasa, tidak menunjukkan merendahkan derajat dia, tapi hakikatnya dia tidak melihat kerana Allah SWT meletakkan hijab. Jadi dia tidak buta, kerana buta itu suatu kekurangan baginya. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah, kisah-kisah yang saya baca, dalam kisah-kisah tu nampak macam apa dia, misalnya dia kan, contoh dia, maka jawapan dia hadirin wal hadirat hafizakumullah, kebanyakan kisah-kisah tersebut merupakan kisah Israiliyat yang diambil daripada kitab-kitab Samawi yang kemungkinan atau banyak terjadi pendustaan daripada cerita-cerita tersebut, dan di dalam nas-nas yang sahih adalah tidak seperti yang diketahui. Ini yang disebut oleh Imam As-Sanusi dan juga ulama-ulama yang mensyarahkan kitab-kitab Imam Sanusi dalam kitab Syarah Sughra misalnya oleh Al-Imam
oleh Ibrahim Al-Marighni, syarah Taliul iaitu kitab Taliul Bushra kepada syarah kepada Ummul Barahin dan lain-lain. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Selanjutnya datang persoalan. Bagaimana Ustaz? Ini dia tanya soalun. Idza kana al-isyanu mustahilan fi haqqil anbiya'i alaihi wassalatu wassalam, fa kaifa akala Adamu minasy-syajarati allati nuhiya anha. Ini yang bermaksud sekiranya sifat derhaka itu mustahil bagi para nabi alaihi wassalatu wassalam, maka bagaimanakah peristiwa Nabi Adam alaihi salam yang memakan buah daripada pokok yang terlarang? Ini kan kita dah bahas. Kita tahu dalam sejarah, dalam Quran jelas mengisahkan bagaimana Adam alaihissalam diturunkan daripada syurga ke bumi, tuan-tuan dan puan-puan. Ini seperti dalam Al-Quran Karim. Ini kerana dia makan buah khuldi. Buah khuldi itu katanya dilarang oleh Allah. Berarti dia melakukan dosa. Lebih-lebih dalam ayat Al-Quran kan ada firman wa asa adamu rabbahu faghawa misalnya. Ini macam mana? Maka mu'alif pun mensyarahkan jawabnya bitariqin nisyani, iaitu dengan jalan lupa. Jadi para anbiya ini, mereka ini lupa. Qala ta'ala wa laqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma wan nasi wa ru'asin wa la mu'akhadha wa amma nisbatul isyan ilaihi fi qawli ta'ala wa asa adamu rabbahu faghawa summa jtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Bermaksud lebih kurang iaitu sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam itu dia memakan buah daripada pokok yang dilarang tersebut atau buah khuldi tersebut. Ini adalah kerana isyan. Nisyan. Kerana lupa. Adalah kerana dia itu lupa. Dan kita tahu Allah SWT berfirman, dan sungguh-sungguh aku telah menjanjikan kepada Adam sebelumnya ini, kemudian dia lupa. Nasihat kan lupa. Dia lupa. Dan aku tidak mendapati Adam itu sengaja. Itu dalam surah At-Taha ayat ke-115. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Berarti ayat Al-Quran sendiri menisbahkan kepada apa yang dilakukan oleh Adam alaihissalam, iaitu Nabi Adam alaihissalam adalah sebenarnya akibat dari lupa. Dan kita tahu, dan orang yang lupa itu tidaklah derhaka dan tidak pula dituntut untuk dikenakan hukuman. Ingat kan, orang yang lupa itu tidak dianggap derhaka kan? Tidak dianggap, dia tidak dituntut atas apa dia perbuat. Lalu macam mana Ustaz? Ayat yang Ustaz baca tadi, yang Ustaz sebut tadi. Jadi ada pun menisbahkan asyan tadi, asa itu isyan ataupun derhaka tadi kepada Nabi Adam alaihissalam dalam ayat, dan Adam derhaka kepada Tuhannya, kemudian dia menjadi sesat, kemudian dia dipilih oleh Tuhannya, lalu dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk. Juga dalam surah At-Taha, iaitu ayat 121 dan 122. Maka untuk menjelaskan ini, mu'alif mengatakan maka ia adalah kerana muncul gambaran. Jadi muncul gambaran pelanggaran, iaitu melanggar perintah daripada Nabi Adam AS tadi kerana lupa, yang timbul disebabkan oleh kurangnya penjagaan. Jadi dia tidak hifzun, tidak tahafuz, kurangnya penjagaan yang sempurna. Dan pelanggaran yang timbul disebabkan lupa itu tidak dianggap derhaka. Hakikatnya ia tidak dianggap derhaka, namun bagi Nabi Adam AS ia dianggap derhaka melihat atau min haisu, atau dilihat dari sudut kemuliaan martabat Nabi Adam AS serta besarnya kedudukan Nabi Adam AS itu. Jadi kan kita kata lupa. Kalau lupa ni bukan sebuah maksiat, tapi kerana ia datang daripada seorang Nabi, iaitu Nabi Adam AS, maka dia dianggap macam maksiat lah. Walaupun hakikatnya bukan maksiat. Kerana ketinggian derajat Nabi Adam tersebut, alaihi salatu wassalam. Ini dia. Dan kesalahan kecil dipandang besar apabila kesalahan itu
timbul daripada orang yang besar martabatnya, yang tinggi seperti Nabi Adam AS. Itu yang menggunakan iaitu penisbahan al-isyan. Okey, hadirin wal hadirat hafizakumullah, insya-Allah setelah ini kita akan membahas lagi tentang kisah Nabi Adam ini, insya-Allah. Baik doktor, itu dia kita dapat faham bagaimana sifatnya dan juga keadaannya supaya kita tahu kita ni tahap yang macam mana kan. Nabi dan juga Rasul ada tahapnya. Jadi kita kena faham di situ. Baik, kita juga mendapat soalan dan juga pertanyaan menerusi di talian WhatsApp konti 0112900404. Kan talian Malaysia lah. Walaupun doktor dekat Indonesia. Alhamdulillah doktor. Tapi meriah kuliah kita di petang ni doktor dengan soalan pertanyaan yang boleh kita bincang-bincangkan. Ya, ada soalan bertanya, doktor, kalau Nabi maksum, kenapa Nabi Ibrahim tak mengaku pecahkan berhala? Sebentar saja lagi doktor akan jawabkan. Dan untuk anda, ada soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berehat seketika, kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Wahai anak-anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadah atau mengerjakan sembahyang. Dan makanlah serta minumlah, dan jangan kamu pula melampau. Sungguhnya Allah tidak suka akan orang-orang yang melampaui batas. Sudah pendengar yang dirahmati Allah, Allah memerintahkan kita supaya berpakaian dengan cara yang terbaik tatkala kita pergi beribadah, khasnya di masjid. Seperti dalam hadis Muslim, perintah ini bertujuan menyalahi kelakuan manusia pada zaman jahiliyah, yang mana pada ketika itu manusia bertawaf di Kaabah dalam keadaan tidak berpakaian. Untuk itu cuba kita lihat pakaian kita bila kita ke masjid. Kadang-kadang kita lebih suka berhias bila pergi tempat-tempat tertentu, ke majlis tertentu, bertemu dengan manusia. Sedangkan bila kita ke masjid, kita lupa untuk berhias dan berpakaian cantik untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi perintah dalam ayat ini ialah makan dan minum tanpa melampaui batas. Inilah bukti bahawa Islam merupakan cara hidup yang paling ideal, yang mementingkan kesederhanaan atau kita panggil sebagai wasatiyah. Dalam semua hal termasuk makan, minum, kita disuruh menjaga prinsip ini. Makan dan minum berlebihan memang telah menyebabkan banyak masalah kepada kesihatan dan menyebabkan kita sukar untuk beribadah. Hadis Nabi SAW, makanlah, minumlah, berpakaianlah dan bersedekahlah tanpa rasa bongkak dan tanpa melampaui batas. Untuk itu, bersederhanalah dalam semua tindak tanduk kita. Semoga kita dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Aku hanya tetap untukmu, biarkan cintaku hanya kekal di mana hati tak tergoda. Telah terhias seri warna. IKIM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini bersama rancangan Imanuna Iman Kami. Ya, betul. Kita sedang bersama dengan tetamu kita, Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Aiman Al-Akiti, pensyarah dari Jabatan Usul Al-Din, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM. Dan tajuk yang kita bincangkan pada hari ini iaitu sifat mustahil bagi Nabi alaihissalam. Ya, dan untuk waktu ini ada soalan doktor yang disampai di WhatsApp konti 0112900404 bertanya tentang Nabi Ibrahim. Kalau Nabi maksum, kenapa Nabi Ibrahim tak mengaku pecahkan berhala? Ya. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita teruskan sedikit daripada penjelasan Nabi Adam tadi, iaitu ada pun tindakan Allah SWT terhadap
Nabi Adam dengan menurunkannya ke bumi disertai dengan pengakuan Adam terhadap dosanya dan kesegeraannya memohon ampun daripada Allah SWT, maka yang demikian itu adalah sebenarnya dia menunjukkan atau supaya bertambah tinggi derajat baginda Nabi Adam AS dan bertambah besar pahala serta ganjaran dia. Jadi dan begitu juga kalau boleh kita kiaskan segala apa yang disandarkan kepada para anbiya daripada perbuatan yang dianggap dosa atau dan derhaka yang sebenarnya kita sebut tadi kan, bukan di sisi mereka itu iaitu dianggap macam dosa derhaka tapi hakikatnya tidak. Contoh dia baginda SAW kan pernah abasa wa tawalla. Jadi anja'ahul a'ma, bila orang buta datang lalu Allah SWT tegur Nabi Muhammad SAW abasa wa tawalla daripada ayat tersebut. Jadi ini sebenarnya kerana sungguhnya perbuatan yang dianggap dosa itu hanyalah apabila dilihat dari sudut ketinggian martabat, iaitu apa, ketinggian martabat mereka dan dianggap tergolong daripada orang yang derhaka kerana melihat kepada kesempurnaan ketaatan mereka itu. Jadi macam mana tingginya ketaatan para anbiya ini sehingga kan dia nampak macam derhaka, hakikatnya tidak. Bukan kerana ia betul-betul dosa seperti dosa yang dilakukan oleh kita-kita manusia biasa ini. Ini kerana semuanya itu timbul daripada para anbiya alaihi salatu wassalam. Sama ada dengan jalan penafsiran yang lebih sesuai dengan larangan itu atau dengan jalan kerana sebab lupa, iaitu nisyan, lupa dan tidak disengaja. Adapun pengakuan mereka terhadap kesalahan tersebut, jadi kan macam Nabi Adam AS yang mengaku atas kesalahan tersebut dan istighfar mereka kepada Allah SWT adalah untuk menambahkan makrifat mereka kepada Allah serta kerana tingginya kewaraan, menunjukkan kewaraan mereka, wara', iaitu menjauhi dari maksiat ni, dan ketakwaan mereka kepada Allah SWT dan untuk menambahkan pahala serta bertambah dekat dengan Allah SWT dan ketinggian derajat serta pangkat mereka. Hadirin wal hadirat hafizahullah. Jadi itulah penjelasan atau sedikit penjelasan kisah Nabi Adam dan juga para anbiya lain yang kalau kita temukan, iaitu beberapa kisah seolah-olah disandarkan maksiat kepada mereka, hakikatnya adalah seperti yang telah dijelaskan tadi. Okey. Soalannya Syafiq dan Syafiq. Baik doktor, kita bacakan soalannya sekali lagi yang kita dapat di talian WhatsApp konti 011290040004. Ada yang bertanya, doktor, kalau Nabi maksum, kenapa Nabi Ibrahim tak mengaku pecahkan berhala? Doktor, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak mengaku memecahkan berhala menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Syarah Muslim. Jadi Imam Nawawi ni dia ada kitab syarah kepada Sahih Muslim. Kalau tak salah cetakan saya bernama Al-Minhaj fi Syarahil Muslim. Minhaj Syarah Muslim ini dipanggil dengan tauriyah. Jadi mereka tidak menipu. Mereka tidak menipu tapi tauriyah. Tauriyah itu apa? Iaitu sebuah ungkapan yang orang yang mendengar ini sangka tapi hakikat dia menunjuk kepada B kalau orang tu betul-betul melihat hakikat sesuatu, hakikat kalam tersebut. Jadi kisah dia, Nabi Ibrahim kata, siapa yang pecahkan berhala? Tu, ada tunjuk tu, lebih kurang macam inilah kan, kalau nanti tuan-tuan tak nampak pula. Tu, jadi satu jari seolah-olah menunjuk kepada berhala tapi yang empat menunjuk kepada dia. Dia nak kabur, ni lah, tu saya lah. Kan? Dia tak tipu. Dia tak tipu. Contoh dia bila ada orang tanya soalan direct, dia jawab dengan cara umum yang seolah-olah tidak mengena kepada jawapan tapi menyebabkan orang yang bertanya seolah-olah faham tapi sebenarnya dia tak nak tipu, tapi dia tak nak sakitkan hati. So dia guna kiasan-kiasan yang lain. Contoh dia dah pergi ke beli apa, contoh dia, misalan dia orang yang duduk di negara yang bukan Islam zaman dulu, di mana Andalusia kan, di Andalusia kan waktu itu orang Islam dilarang hidup di sana, jadi mereka dipaksa masuk Kristian pada waktu itu, Katolik, dan mereka dipaksa waktu itu bulan Ramadan. Dah makan belum? Dah sarapan belum? Dia katalah, dah sarapan dah.
Padahal dia berpuasa sekarang. Okeylah kalau dah sarapan menunjukkan dia tak puasa. Tapi hakikat dia yang dimaksudkan dengan sarapan tu, bila dia jawab dah tu, bukan dah sarapan lepas matahari, sarapan sebelum matahari terbit, iaitu sahur. Misalan dia itu tauriyah. Jadi jawapan itu secara hakikatun lafziyah dia itu tidak salah, tapi dia alihkan kepada yang lain dengan ada sebab. Tujuannya mungkin banyaklah pertimbangan yang terjadi. Tauriyah diperbolehkan selagi memang bukan itu dah. Dan ini yang banyak termaktub di dalam ini yang juga dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim Tauriyah. Okey. Next question. Baik. Okey, soalan seterusnya yang kita dapat di talian WhatsApp Kunti 0112900404. Sahabat kita bertanya, doktor, pertanyaan berkaitan Nabi Ayub. Adakah kesakitannya menjatuhkan darjat, doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Berbeza aib dengan sakit. Jadi maksudnya kesakitan tu the pain, bukan illness. Ini kita kena bezakan kedua-dua kalimat ni. Jadi marad dengan suatu alamun, suatu sakit. Okey, kalau Nabi Ayub, kisah yang diceritakan dalam Israiliyat, kononnya kulitnya ini berada dalam kusta ataupun leprosy, sakit sehingga kan orang menjauh daripada dia. Itu tak betul. Itu adalah dusta. Yang betul adalah dia merasakan sakit. Dan kesakitan itu adalah antara kulit dengan daging. Jadi orang lain tak nampak. Dan boleh tak ada kesakitan tersebut? Apakah ia menjatuhkan derajat Nabi Ayub? Jawapannya tidak, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Itu justru ujian bagi Nabi Ayub, yang Nabi Ayub alaihi salam merasakannya untuk meninggikan derajat Nabi Ayub, di mana dia orang yang sabar. Jadi para nabi mereka memiliki balak, memiliki ujian. Balak ni maksud dia ujian daripada Allah lebih berat daripada orang biasa. Jadi balak para anbiya ini lebih tinggi, yang meninggikan derajat mereka justru. Lepas tu bawah mereka adalah para awliya'nya. Ujian para awliya' ini juga berat, tapi tidak seberat para anbiya. Sedangkan orang awam adalah yang paling ringan. Tapi itu yang kita kata, bila dia ringan, kan, jadi derajat dia pun rendahlah sikit. Para awliya, para wali-wali Allah berat, berada di tengah-tengah. Para nabi lebih berat ujiannya, mereka lebih tinggi. Dan mereka ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesakitan yang ada pada Nabi Ayub sebenarnya bukan suatu aib, bukan suatu illness, bukan suatu perkara yang menjatuhkan derajat dia, justru meninggikan derajat Nabi Ayub alaihi salam melalui kesabarannya. Baik, insya-Allah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan. Dan doktor tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan kata-kata akhir untuk tajuk petang ini, sifat mustahil bagi Nabi alaihi salam. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan yang dapat saya kongsikan dengan hadirin wal hadirat hafizakumullah, iaitu persoalan para anbiya dan Rasul mustahil mereka melakukan dosa dan derhaka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Mustahil. Akan tapi apabila ada kisah seperti Nabi Adam alaihissalam yang makan buah khuldi dan jatuh, ini hakikatnya dia bukan suatu penderhakaan, bukan suatu dosa. Akan tapi dia disandarkan oleh Allah SWT kepada mereka sebagai isyan, sebagai derhaka, adalah kerana menunjukkan ketinggian derajat mereka yang hatta disebabkan oleh lupa pun mereka disandarkan dengan suatu penderhakaan. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah, agar supaya kita memahami konsep, iaitu 4 sifat wajib bagi para anbiya dan rasul, iaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Lawannya adalah dusta, melakukan maksiat ataupun melakukan derhaka. Dan yang keempat adalah menyimpankan wahyu. Yang kelima adalah tidak cerdas, atau dalam erti pelupa, ghaflah, dan juga ataupun baladah, iaitu kebodohan. InsyaAllah sekian saja daripada saya. Sekali salah silap daripada saya mohon maaf. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum.
Alhamdulillah, terima kasih doktor atas perkongsian yang penuh dengan manfaat pada petang ini berkaitan dengan tajuk sifat mustahil bagi Nabi alaihi salam. Masya-Allah, banyak kita belajar dan kita faham. Semoga dapat lagi kita tambah nilai kefahaman kita untuk terus kita pegangkan, kukuhkan lagi akidah kita ini. Ya, insya-Allah. Dan untuk waktu ini kita berterima kasih banyak kepada Dr. Aiman. Jazakallah ana kull khair doktor. Insya-Allah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada anda yang terus ikuti bual bicara kita menerusi rancangan Imanuna Iman Kami di setiap hari Khamis petang, dan yang tengah tonton di Facebook dan juga di YouTube IKIM, jangan lupa terus like, komen dan juga share untuk kita berikan manfaatnya lagi bicara ini kepada sahabat-sahabat kita yang lain juga. Ya, insya-Allah. Terima kasih kepada para pendengar dan untuk anda terus setia bersama kami Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Lahad Datu 107.3 FM. Tahukah anda ada lebih 20 juta umat Islam di Malaysia, namun masih ramai yang belum ada kesedaran untuk melaksanakan kurban walaupun ianya satu sunnah yang sangat dituntut dalam agama. Allahu Akbar. Ayuh bersama saya Piu Amin, Duta Al-Khairi Kurban dan Akikah. Tahun ini kita laksanakan kurban untuk diri kita dan yang tersayang. Hubungi 0116556805 atau layari www.alkhairikurban.com. Al-Khairi Kurban dan Akikah, ibadah sempurna, kebajikan terlaksana. Anda pelajar lepasan SPM, STPM atau STAM. Tidak pasti haluan yang ingin diceburi. Keliru dalam membuat keputusan. Ikut pilihan mak ayah atau ikut minat diri sendiri. Ingin tahu apa yang sebaiknya? Jom sertai karnival lepasan sekolah untuk merungkai hala tuju yang anda inginkan. Pada Jun dan Julai ini bertempat di 14 lokasi seluruh Malaysia. Daftar segera di www.jomkls.com atau layari laman Facebook, Instagram dan TikTok Karnival Lepasan Sekolah untuk maklumat lanjut. Karnival Lepasan Sekolah, mencorak masa depan unggul. Dibawakan khas oleh Yayasan Ikhlas. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu? Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Bila tiba bulan Zulhijjah, suruhan untuk ibadah korban. Jika benar ingin ke jannah, ayuh kita buktikan. Assalamualaikum, saya Ustazah Asma binti Harun ingin mengajak tuan-puan yang budiman dan dermawan untuk melaksanakan ibadah korban melalui NGO Sahabat Amal Care dan Ladang Ternak Ummah di bawah seliaan kami sepenuhnya. InsyaAllah, amanah tuan-puan kami akan laksanakan dengan sesempurna mungkin. Kita berhasrat untuk menggembirakan lebih 50,000 asnaf fakir miskin khususnya dalam negara kita, dan kurban luar negara tetap dilaksanakan. Antaranya adalah Palestin, Myanmar, Kemboja, Thailand, Indonesia, Filipina dan benua Afrika. Hubungi kami di talian 011-2090-3735 atau 011-2090-3745. Terima kasih. Baginda Nabi SAW bersabda yang bermaksud, yang paling banyak mengingati kematian dan yang paling baik mempersiapkan diri untuk alam selepasnya, merekalah orang yang paling cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ikuti rancangan Maulid at IKIM, berkongsi dan mengupas tentang hadis-hadis baginda Nabi SAW mengenai alam kubur dan kematian bersama Al-Fadil Ustaz Muhadir Haji Joel, bersiaran setiap Khamis 9 malam hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari, pastinya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami, semuanya di IKIM. Pengumuman waktu solat maghrib ini dimudahkan kepada anda oleh Easy Korban. Hanya RM320 satu bahagian. Laksanakan tuntutan ibadah korban dan manfaatkan dagingnya untuk saudara kita yang memerlukan. Layari easykorban.org untuk maklumat lanjut. Easy Korban, mudah dan dipercayai.
Sekarang disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk hari ini 7 Zulhijjah